jadi bini masak kat dapur. Bila pula suami aku belajar qasidah? Ya. Dengar duk ngenap je, dengar. Abla dil jelek. Ini pun satu aku. Anak pening kepala tuan-tuan dalam buayan. Sebab tu besar anak-anak yang tidak dididik dengan kalimah Allah. Anak ni tuan-tuan, salah kita yang mendidik mereka. Makanlah kismis, minumlah air penawar sebanyak-banyak mana pun tuan-tuan, tak jadi kalau didikan awal mak bapak silap kepada anak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, doa yang diajar oleh Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Kata Ibnu Mas'ud, kebaikan di dunia itu adalah isteri yang solehah. Allah Ta'ala ajar kita dalam peristiwa hijrah, ada pelibatan wanita dalam peristiwa hijrah tuan-tuan. Maka wanita juga main peranan dalam apa saja di atas muka bumi ini. Kena ada wanita tuan-tuan. Kalau tidak ada wanita, tidak ada seri dunia ini. Pelibatan anak muda Sayyidina Ali, pelibatan orang tua yang berpengalaman Abu Bakar Siddiq, pelibatan kaum wanita yang diwakili oleh Asma binti Abu Bakar. Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam ini tuan-tuan, ada sekurang-kurangnya 5 kesimpulan. Yang pertama, marilah kita beriman kepada Allah. Kita nak mati tuan-tuan, tak lama kita nak mati. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebab baik kamu, kata Nabi, orang yang panjang umur, baik pula amalannya. Umur kita panjang tua dah tuan, subsidi Allah Ta'ala dah bagi dah 60, 70, tapi amalan kita baik. Inilah dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu, wa syarrukum, sejahat-jahat kamu, man tala umruhu, orang yang panjang umur, su'ul amal, tetapi buruk amal. Tuan-tuan, orang yang panjang umur dah tua lah maksudnya, tapi buruk amal tuan-tuan. Masya Allah, ini berlaku pada diri saya sendiri. Pada 3-4 hari lepas, saya nak pergi buat cermin mata kedai tuan-tuan, kedai cermin mata di Ipoh. Sebelah kedai cermin mata tu kedai nombor ekor. Saya masuk dalam kedai cermin mata, ada seorang hamba Allah yang saya yakin dia Muslim, sebab dia masuk tu dengan memakai kepiah putih, pakai kepiah, beli nombor ekor. Ya, saya yakin amor yang ambil nombor tu akan tanya, ya Tuan Haji, mau ambil berapa Tuan Haji? Umur 60 tahun lebih kurang, masuk dalam kedai nombor ekor. Saya pun tulis dalam Facebook saya, petang semalam saya pergi ke kedai nak buat cermin mata, tiba-tiba seorang Islam pakai kepiah putih masuk dalam kedai nombor ekor, berhenti dan beratur untuk beli nombor ekor. Saya kata Astaghfirullah. Ada lagu juga ya? Baik. Bila masuk dalam Facebook tu tuan-tuan, orang komen, puluhan komen, dan ada 3 komen yang agak negatif. Dia kata yang pertama, Datuk telah mencemarkan nama saudara kita Muslim. Tulis dalam Facebook, ada orang main nombor ekor pakai piah lebay. Ustaz telah mencemarkan nama baik orang. Apa hukum Ustaz mencemarkan nama baik orang? Seluruh dunia baca internet, Facebook Ustaz, Ustaz telah mencemarkan nama baik orang Islam.
Sepatutnya ustaz pergi tegur dia. Jangan ambil nombor ekor ni haram. Tuan-tuan, saya seorang, dia dalam kedai duduk beratur kat 10 orang tuan-tuan. Nak mampu saya takkan saya nak kata kat dia, Pak Ji, jangan ambil nombor ekor. Dia bagi sebiji. Penumbuk macam mana tuan-tuan? Tak ada daya tenaga kita nak pergi nasihat. Itu yang pertama. Ustaz telah mencemarkan nama baik orang. Yang kedua, dia kata dalam Facebook tu, orang yang berasingan komplain, dia kata, jangan kita buruk sangka dekat orang. Barangkali dia masuk dalam kedai nombor ekor tu sebab nak tukar duit kecil. Tuan-tuan balik nanti like. Lokman dah like saya punya Facebook. Like Ustaz Datuk Haji Muhammad Najmuddin bin Ilyas. Like Facebook tersebut. Tuan-tuan akan baca komen-komen yang saya tulis tentang orang main nombor ekor ni. Jangan buruk sangka, dia kata. Ya. Ustaz menasihatkan orang, tiba-tiba ustaz sendiri buat. Saya tak buruk sangka dekat dia tuan-tuan. Saya tak sebut nama dia, saya tak sebut siapa dia. Saya kata ada seorang yang pakai piah putih ambil nombor ekor yang saya nampak depan mata saya sendiri. Kalau nak ambil juga tuan-tuan, ambil piah putih tadi, sorok sekejap. Jangan mencemarkan yang ada di atas kepala kita. Yang pertama. Yang kedua, marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada keterangan iman dan Islam, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Azizah tadi. Iman dan Islam, iman dan Islam. Bersyukur pada Allah. Jangan menyanyi ya boleh, tapi tak bersyukur. Aku yang dulu bukanlah sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu. Sekarang ku bahagia. Bersyukur kita bahagia tuan-tuan sekalian. Saya tanya dekat tuan tadi, macam mana dia buat surah macam ni? Inisiatif penduduk di sini buat tambah tanam, buat surah ni, Masya Allah. Syukur kita boleh semayang di rumah Allah. Yang ketiga tuan-tuan, mari kita memperkuatkan agama kita balik. Iman kita balik, kuatkan agama kita tuan-tuan. Ini kadang-kadang semayang tak sempurna. Yang keempatnya, mari kita menjaga nama baik Islam yang sekarang ini mula dicemari oleh mereka-mereka yang menentang Islam. Berjihad tuan-tuan, berjihad. Sebab tu saya menyokong sepenuh-penuhnya. Tak kira apa-apa parti kita tengok, parti PAS, parti UMNO, siapa-siapa parti hari ini, bangun untuk menyatakan bahawa kalimah Allah tidak dibenarkan digunakan oleh orang kafir. PAS bangun, UMNO bangun, NGO bangun, memperjuangkan jangan main-main kalimah Allah ini dipergunakan di gereja-gereja orang-orang yang bukan Islam. Kena jaga, kena hebat tuan-tuan. Nak jaga Islam, kita kena jaga diri kita dulu, kuatkan diri kita dulu tuan-tuan, Islam kita. Dan yang terakhirnya, marilah kita berhijrah untuk memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah. Sebelum nafas kita dipanggil, dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, mari kita perkemaskan amal ibadat kita supaya kita tidak mati dalam keadaan lalai. Kalau tuan-tuan boleh buat 5 ini, kalau kita boleh buat 5 ini tuan-tuan, yakinlah hijrah kita pada tahun ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya janji tadi nak bagi ijazah selawat syifa. Tuan-tuan dengar ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah syaitan fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baca Fatihah sekali, baca selawat syifa sekali, tuan-tuan hembus pada bekah yang berisi air. Yang tuan-tuan baca tadi menghadap kiblat. Kita minum air tersebut untuk menyembuhkan penyakit siapa saja, anak-anak kita ke, kita sendiri ke, suami kita ke, isteri kita sakit, minum, baca bismillah dan selawat 3 kali. Dan kalau kita rasa sakit lutut, sakit tangan, lenguh, kita sapu dia tu biarlah kita daripada bawah ke atas untuk melawan bulu roma. Ini sistem ataupun kita panggil kaedah rawatan Islam untuk penyakit-penyakit yang kita baca ayat Al-Fatihah dan juga ayat surah selawat syifa. Ya, satu lagi saya nak bagi sebelum saya meninggalkan surah tuan-tuan ini. Kalau anak kita degil, anak kita lawan cakap kita, kita baca surah Asy-Syura ayat 19. Banyak cara nak lembutkan hati. Sebagai satu, surah Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Baca dan hembuskan di ubun-ubun anak-anak kita yang sedang tidur, yang degil tu, ya, insya-Allah. Ada juga orang kata, ustaz, oh anak tu tak degil tapi pak dia tu degil. Isteri kita komplain, pak dia tu ustaz degil. Akak-akak boleh baca, suami akak pun boleh baca. Satu doa yang diajarkan oleh ulama. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suamiku ini seperti mana engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud. Saya ulang lagi sekali. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau lembutkanlah hati suamiku ini seperti mana engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud. Nabi Daud ni kerjanya buat lembing dengan tangan mukjizat lembut. Ya, buat anak panah, buat lembing, buat tombak, lembut besi dengan mukjizat Nabi Daud. Jadi kita minta agar mukjizat itu Allah Ta'ala lembutkan hati suami kita ataupun hati isteri kita. Cuma akak-akak berhati-hati, jangan tinggal perkataan hati itu. Kalau tinggal perkataan hati, dia akan jadi macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutlah suamiku ini. Ya? Saya tidak dibenarkan lagi datang ceramah di sini sebab suami-suami semua jadi lembut, sebab isteri tersilap doa. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ayat untuk penerang hati anak-anak, ayat surah Al-Anbiya ayat 79. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Hembuskan di dada anak kita yang sedang tidur, yang nak ambil periksa dan sebagainya, insya-Allah terang hati anak kita. Semuanya ada dalam CD, semuanya ada dalam buku, tuan-tuan. Ada satu sahabat saya daripada Batu Kurau yang datang pada malam ni nak kutip derma untuk Pusat Tahfiz Nurul Iman. Dengan tuan-tuan beli CD saya dan buku saya tersebut, saya izinkan ayat-ayat ada dalam buku dan CD itu diamalkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu berapa harga hadiahnya, saya tak tahu berapa. Kalau tak ada duit, tak bawa duit, ambil dulu. Saya minta Luqman, ya, tolong uruskan. Bukan Luqman bayar lah, mereka bayar kat Luqman. Ya, minta uruskan, ambil nama siapa yang ada. Saya harap tuan-tuan bersedekahlah, berjuanglah, berjihadlah. Tak guna kita sambut ma'al hijrah kalau setakat